A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita akan bersama di permulaan episod dalam memperbaiki tajwid kita. Kita nak memperhalusi bacaan Al-Quran kita, yang mana bersama saya Ustaz Nur Hisham bin Jasmi daripada Jari Tajwid. InsyaAllah kita akan belajar ataupun saya akan share bagaimana cara untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita mengikut tata cara yang betul. Yang pertama, jom kita tengok Al-Quran ni daripada mana tuan-tuan. Al-Quran ni bukannya kalam ataupun bukan kata-kata daripada manusia. Al-Quran ini kata-kata daripada pencipta. Siapa pencipta kita? Pencipta kita tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Al-Quran ini pula diturunkan ataupun diwarisi. Nabi SAW wariskan kepada kita Al-Quran, yang mana Al-Quran ini Nabi pun dapat daripada Malaikat Jibril. Yang mana Malaikat Jibril dapat daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita reverse, kita pusing balik, kita tengok balik, kita perhatikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi perantara, kemudian daripada Malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW, dan daripada Nabi SAW akhirnya diberikan kepada para sahabat, dan daripada para sahabat ajar kepada anak-anak, kepada tabi'in lah, kemudian kepada tabi'in, hinggalah pada zaman kita, daripada mulut ke mulut. Bukan seperti zaman kita. Zaman kita ada recording, ada YouTube, ada podcast, ada TikTok yang boleh kita tengok. Tapi daripada zaman dahulu, Al-Quran ini kita dapat bukan seperti yang kita dapat sekarang. Al-Quran yang kita dapat sekarang daripada mulut ke mulut, daripada perkata per kata. Dan bagaimana cara nak jaga perkataan tersebut, ataupun bagaimana Al-Quran ini kita lihat daripada dulu sampai sekarang masih lagi terjaga daripada Allah, kepada Malaikat Jibril, kepada Nabi SAW, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita. Bagaimana Al-Quran itu terpelihara? Al-Quran itu terpelihara tak lain tak bukan melalui tajwid. Jadi, adakah soalan dia, adakah kita dah puas hati dengan tajwid kita? Adakah kita baca Al-Quran selama ni, kita rasa tajwid kita betul? Ataupun selama ini yang membelenggu dalam fikiran kita, kita rasa tajwid kita salah. Jadi, kalau tajwid kita salah, inilah tujuan dia. Hari ini, insya-Allah, kita nak perbaiki sama-sama, kita nak belajar. Sebab mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang memang dah belajar tajwid banyak kali dah. Maksudnya sebelum ni dah belajar dengan ustaz ni, dah belajar dengan YouTuber, dah belajar dengan pelbagai teknik, macam-macam buku dah baca dah. Tapi kali ini tuan-tuan dapat satu kaedah yang mana dekat tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada satu BBM, bahan bantu mengajar, yang dinamakan Jari Tajwid. Jadi saya dan juga tim kami, kita akan cuba untuk share, kita cuba untuk ajar bagaimana cara menggunakan kad Jari Tajwid ni, dan yang paling penting bagaimana cara nak faham tajwid tu dengan mudah. Okey? Sebab apa? Sebab saya katakan tadi, penting untuk kita jaga, sebab Al-Quran yang kita baca ini bukan daripada manusia, tapi daripada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kaedah Jari Tajwid, kalau sebelum ini mungkin tuan-tuan ada baca buku tajwid lah, macam-macam buku tajwid lah. Ada yang tebal, ada yang nipis, dan secara tradisionalnya buku tajwid ni tebal lah. Tebal, dan tajuk dia disusun ikut pengarang. Dan kita di Malaysia, kita menggunakan Tariq Syatibiyah. Kebanyakan lah, ataupun majoriti daripada kita di Malaysia, kita menggunakan Tariq Syatibiyah. Iaitu kita membaca Al-Quran, qiraat Hafs an Asim. Daripada Hafs an Asim tadi, Tariq ataupun jalan, kaedah kita nak baca bacaan tadi menggunakan Tariq Syatibiyah. Jadi, dalam kaedah Jari Tajwid di Malaysia, kaedah yang kami bangunkan ini di Jari Tajwid,
kami bangunkan kaedah ini di Malaysia, kami menggunakan Thariq Syatibiyah. Jadi saya akan ulas berdasarkan Thariq Syatibiyah, yang mana kalau kita nak baca buku dia tebal, tapi kami olah, kami ubah, kami inovasikan kaedah ini dan kami susun dekat jari, dan dia datang dalam bentuk BBM seperti mana yang ada dekat tangan tuan-tuan dan puan-puan kat jari tajwid, yang mana cuma ada berapa part saja. 1, 2, 3. Berapa part ni sahaja boleh merangkumi semua hukum tajwid yang terdapat dekat dalam buku yang mungkin tebal. Jadi sebenarnya tajwid ni yang paling penting adalah kita faham kenapa, why. Tuan-tuan mungkin selalu dengar big why, why, kenapa. Dalam satu pembelajaran, kalau kita tahu kenapa benda tu penting, kita akan dapat kuasai lebih daripada kita tahu apa saja. Ingat ada dua benda. Yang pertama, kita ada why, dan kedua kita ada what ataupun apa. Dalam kaedah jari tajwid, kami tak ajar apa maksud tajwid ni, apa maksud lam qamariyah, apa maksud lam syamsiyah, apa maksud tak. Kita lebih kepada kenapa, why, kenapa dia jadi qamariyah, kenapa dia jadi syamsiyah. Sebab bila tuan-tuan tahu kenapa, tuan-tuan akan lebih terbuka minda. Dan yang paling penting, ada satu hadis Nabi SAW, iaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Iaitu yang bermaksud yang terbaik di kalangan kamu, kamu semua ni, yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab apa penting hadis ini? Sebab hadis ini menunjukkan kalau kita nak jadi orang yang terbaik, kalau kita nak jadi orang yang best, super best, kita nak jadi orang yang terbaik, tak cukup dengan belajar saja. Tak cukup dengan kita belajar untuk diri kita sendiri saja. Yang penting adalah kita belajar, kemudian kita ada ilmu tu, kita ajar orang lain. Nak ajar siapa? Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mesti belajar dan mengajar. Okey? Sebab apa? Sebab bila kita belajar untuk mengajar, kita akan ambil ni why, kenapa. Di jari tajwid, kami berpegang kepada paling penting adalah belajar dan mengajar. Sebab itu kita hasilkan kaedah jari tajwid ini, dia datang dengan bahan bantu mengajar. Jadi hari ini insya-Allah kita cuba buka minda kita. Mungkin selama ini kita dalam fikiran kita kata tajwid itu susah. Sebab itu pengalaman saya. Pengalaman saya dan rakan-rakan yang mengajar Al-Quran, bila kita jumpa orang awam, mereka kata tajwid susah. Walaupun orang yang kita jumpa tu dari segi akademiknya dia ada master, ada PhD. Dia ada doktor, dia ada gelar profesor. Tapi bila pergi pada tajuk tajwid, profesor akademik biasalah kan. Kalau pergi pada tajwid, dia kata susah Ustaz. Susah. Dia kata susah. Sebab apa? Sebab dia rasa benda tu susah. Sebenarnya benda tu senang. Sebab itulah insya-Allah hari ini, bermula hari ini, insya-Allah kita akan cuba tukar minda. Kita akan cuba tukar mindset kita. Kita cuba tukar cara kita berfikir tentang tajwid. Sebab apa? Impak dia ataupun hasil daripada apa yang akan kita pelajari nanti menyebabkan kita akan rasa tajwid itu mudah. Bila kita rasa tajwid itu mudah, barulah mudah untuk kita nak ajar orang lain. Sebab kalaulah kita rasa tajwid itu susah dan kita nak ajar orang yang akan terima pelajaran daripada kita pun dia akan rasa susah juga. Jadi yang paling penting, kita tukar mindset kita. Tajwid itu mudah, tajwid itu senang. Yang paling penting, kita tahu konsep dia. Dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia ibarat macam kita nak bina rumah lah. Bina rumah ni, katalah kita ada satu tanah kosong. Ni bukan cerita rumah taman. Ni cerita rumah yang kita nak bina atas tanah kosong. Bila kita ada tanah, kita mula bayangkan kita nak bina rumah. Bila kita ada rumah, bila kita ada tanah, kita ada duit sikit, kita ada rezeki sikit, Allah Ta'ala berikan kita rezeki, kita pun mula nak rancang buat sebuah rumah. Dan siapa yang kita jumpa? Kita akan jumpa developer ataupun kita akan jumpa kontraktor lah. Kan? Dan kontraktor ada arkitek dan sebagainya. Kemudian ada tukang buat rumah. Jadi kita pun mula bincang. Kita bincang, saya nak buat rumah 20 kali 50 contohnya. Saya nak buat rumah 20 kali 50. Rumah saya macam ni sekian. Kita dah cerita. Cukup 6 bulan lepas tu, kita datang, kita rasa, kenapa rumah aku dah siap tapi tak macam yang aku bayangkan? Sebab apa? Sebab kontraktor faham lain.
Arkitektur faham lain. Yang tukang buat rumah dia faham lain. Ataupun ketiga-tiganya tak sama fahaman dengan kita. Jadi apa yang terjadi? Apa yang kita nak tak capai. Sebab apa? Sebab konsep kita tak letak dahulu. Sebab itu dalam tajwid ni, dalam setiap bab tajuk, dalam kaedah jari tajwid, kalau dalam kita tengok dalam buku tajwid, kita akan jumpa banyak bab. Kita akan jumpa banyak sangat bab. Tapi dalam kaedah jari tajwid, kita susun kepada 5 bab saja. Bab lam, mim, nun, bab mad dan juga bab waqaf. Kita susun dalam bab ni. Dan setiap bab ni dia ada konsep dia. Kita kena faham konsep dia. So macam nak buat rumah tadi, kalau kita dah kata, okey, rumah saya nak konsep dia macam ni, macam ni, macam ni. Jadi bila kita faham konsep dia, kita tahu orang yang nak buat tu tahu konsep dia apa, mudahlah, insya-Allah mudah untuk kita nak capai ataupun nak dapatkan rumah impian kita. Konsep. So sama juga dengan tajwid. Nak memahami tajwid, tuan-tuan kena faham konsep hukum tersebut. Dan untuk hukum besar tajwid ni, konsep dia sebenarnya, kalaulah saya buka buku kan, saya baca definisi lah, saya kata kan, katalah saya kata, saya buka dalam kitab ni bagus, ini juga kitab rujukan kami, cuma kami innovate kan, ataupun kami inovasikan kaedah jari tajwid itu. Daripada sebab kita tahu zaman sekarang semua orang nak cepat kan, semua orang nak laju, semua orang nak cepat, jadi kita cuba inovasikan apa sahaja hukum-hukum yang terdapat dalam tajwid ni kepada kaedah jari tajwid. So kita nak baca tebal ni, banyak ni. Tebal ni, kitab ni tebal, buku ni tebal, kita nak baca banyak. Tapi kita cuba inovasikan dan jadilah macam ni saja. Sekitar macam ni saja. 3 page ni saja, insya-Allah. Okey. Jadi konsep dia adalah sebenarnya dalam hukum tajwid, konsepnya adalah huruf jumpa huruf. Okey. Kalau tuan-tuan baca ataupun baca istilah ataupun definisi mana-mana buku tajwid, konsepnya dia tak datangkan dalam bentuk konsep. Dia akan terangkan definisi. Sebab itu secara tradisional. Macam itulah kaedah dia. Maksudnya definisinya apa, istilah dia apa, dia punya segi bahasa dia apa. Jadi kita, orang awam, kita tak nak hafal definisi tu. Yang kita nak tahu adalah macam mana cara kita nak sebut kalimah tersebut bila kita nak baca Al-Quran. Okey? Jadi definisi-definisi itu sebenarnya yang menyebabkan kita rasa susah. Sebenarnya saya nak rungkaikan ataupun saya nak beritahu satu rahsia tentang tajwid ni kepada tuan-tuan. Tajwid ni sebenarnya sangat mudah sebab dia sangat simple, sebab dia hanya melibatkan huruf. Dia melibatkan benda kecil, iaitu huruf jumpa huruf. Huruf jumpa ataupun lawan versus huruf. Okey? So dalam kepala ni tukar tajwid tu apa? Tajwid tu adalah bila huruf A jumpa huruf B dan salah satu daripada huruf itu dia ada power, dia ada kuasa, ataupun dia itu adalah huruf yang boleh mendatangkan hukum tajwid, mudah cerita, maka terhasillah hukum tajwid. Dia bukan cerita tentang perkataan kalimah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca kan? Kita jumpa kat situ. Bukannya tajwid tu duduk dekat ayat tu. Bukannya tajwid tu duduk dekat perkataan tu. Tajwid tu duduk dekat huruf jumpa huruf. So kalaulah huruf ni kalaulah daripada darjah 1, prasekolah lah tadika kita kata. Tadika sampai darjah 6. Contoh. Huruf ni dia duduk kat darjah berapa tuan-tuan dan puan-puan? Huruf ni duduk kat darjah berapa? Adakah huruf ni duduk dekat darjah 6? Tak. Huruf adalah benda yang paling asas sekali kita belajar mula-mula. Huruf ni benda yang paling basic sekali yang kita nak kena kenal sebelum kita boleh membaca. Maksudnya, mudah tak sebenarnya? Tajuk ni tajuk prasekolah. Iaitu huruf jumpa huruf. So siap dengan kepala. So kalau tuan-tuan yang menonton ni adalah seorang doktor ataupun profesor, maksudnya yang minta maaf lah kalau ada profesor, doktor kat sini yang dalam bidang Al-Quran dan sebagainya. Tak, ini bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ini untuk orang yang nak belajar, yang basic. Katalah kat sini, saya kata ada tuan-tuan kat sini yang doktor, profesor, ada master, ada degree, ada diploma, ada sijil dan sebagainya. Okey, tapi rasa selama ni tajwid tu susah. So saya nak bagi tahu sebenarnya tajwid ini dia cerita tentang huruf. Dia tajuk budak prasekolah. So kita nak balik-balik sepanjang beberapa episod ni, kita nak balik-balik, kita nak duduk balik, kita nak patah balik ke belakang.
Kita nak jadi macam budak prasekolah yang jumpa huruf. Sebab itulah, contohlah saya kata, huruf jumpa huruf apa. Dia ni sebenarnya dalam Al-Quran, kita ada 29 huruf tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita jumpa orang kata ada 30 huruf. Dulu masa kecil kita belajar ada 30 huruf. Betul? Tak percaya kita recall balik. Kita ulang balik. Tahu Macam mana nak ingat balik? Kita nyanyilah. Alif, ba, ta. Boleh kat yang sama-sama menonton ni boleh ikut sama-sama. Kita nyanyi. Inilah lagu yang biasa kita nyanyi. Kalau cikgu kita suruh nyanyi dulu. Okey, kita cuba Sambil nyanyi, kena kira lah. Sebab kita nak tahu berapa huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, saya mulakan. Bismillah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ada 30 kalau kita kira tadi. Tapi mana datang 29 ni? Saya tulis tadi 29. Tapi bila saya nyanyi 30. Okey? Saya kira 29. Bila saya nyanyi jumpa 30. Okey. Sebab apa? Sebab lagu yang kita nyanyi tadi ada satu tambahan huruf. Saya padam sekejap. Ada tambahan huruf dekat situ yang menyebabkan dia jadi 30. Yang mana sebenarnya huruf tu tak perlu ada pun. Huruf tu tak perlu ada. Tengok Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. So 30. So daripada 30 huruf ni tadi, kita nyanyi 30. Ada satu huruf yang tak payah. Tak ada. Dia berulang. Dia bersandar pada huruf lain. Iaitu lam, alif. Lam alif. Mohon maaf. Lam alif ni tuan-tuan dan puan, dia tak ada dalam susunan huruf yang kita belajar sekarang. So bila tolak lam alif, alif ni, satu ni apa? Lam alif. Lam alif ni kita tolak tinggal 29. Jadi inilah dia huruf hijaiyah 29 saja. Jadi tuan-tuan dan puan kat rumah, kan kita kata tadi, nak jadi orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajar kan. Jadi dalam episod yang pertama ni, tugas tuan-tuan dan puan mesti mengajar. Mengajar apa ni? Ajar anak-anak nyanyi lagu ni. Supaya dia tak jumpa 30 huruf. Dia jumpa 29 huruf je. Nyanyi lagu ni lagu ni popular juga, boleh cari kat YouTube. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Huruf hijaiyah 29. 29. Ajar anak kita nyanyi lagu ni. Sebab kalau kita ajar dia guna lagu yang kita nyanyi tadi, dia akan jumpa 30. Ini saya cakap terus terang, depan-depan saya ni mungkin ada ustaz-ustazah. Mungkin ada cikgu-cikgu juga yang mengajar kat sekolah agama ke, mengajar pendidikan Islam ke, mengajar bahasa Arab ke. Kadang-kadang kita tersalah nyanyi, kita jumpa 30 huruf. Sebab lagu tu salah. Bukan lagu tu salah, kita nyanyi lagu yang versi 30 huruf. Kita tukar, kita nyanyi lagu yang ada 29 huruf saja. Lagu yang tadi kan, Omar Hana tu. Boleh cari dalam YouTube, boleh search, cari lagu tu, boleh share, ajar anak-anak kita. Supaya dalam permulaan mereka belajar, mereka tahu huruf J 29 saja, bukan 30. 30 ni mana datang? 30 ni kita belajar dulu-dulu guna kaedah teknik Baghdadiyah. Okey, Baghdadiyah ni. Kaedah teknik Baghdadiyah ni, buku dia nama dia Muqaddam. Mesti dah ingat kan? Oh, Muqaddam. Ya, yang kita belajar dulu, yang nama buku dia Muqaddam itu, kaedah dia, nama kaedah. Nama buku dia Muqaddam. Muqaddam ni apa? Muqaddimah, permulaan. Buku 1. Kalau kita belajar Iqra, buku 1. Muqaddimah tu permulaan. Tapi dia nak bagi nama buku tu cantik, dia panggil Muqaddam. Muqaddam maksud dia permulaan. Pra, first. Okey. Jadi, nama kaedah dia apa? Tu yang penting kita nak kena tahu. Nama kaedah yang kita belajar dulu, nama dia Baghdadiyah. Okey. So, kaedah Baghdadiyah ini, dia menggunakan buku Muqaddam yang mana kita belajar alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Ingat balik.
So dalam kaedah yang terkini ataupun dalam Resam Usmani yang kita baca hari ini ataupun kaedah belajar membaca, kita dah tak pakai dah kaedah muqaddam tu. Terutamanya di Malaysia. Dah hampir 34 tahun dah tuan-tuan dan puan sekalian. Dah hampir 34 tahun kita belajar menggunakan kaedah Iqra. So nak tahu lebih lanjut tentang kaedah yang kita nak guna pakai ini dan nak sambung, insya-Allah kita jumpa dalam episod seterusnya. Mesti tertanya-tanya kan? Oh, rupanya kaedah Baghdadiyah. So sekarang ni kaedah apa yang kita pakai? InsyaAllah kita jumpa dalam episod seterusnya.